Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin saya perkenalkan, nama saya Maz, nama penuh Maznah, tetapi juga dikenali sebagai Maz Mimi kalau mengikut YouTube inilah. Okey. Jadi akak lah yang berada di dalam video yang viral baru-baru ini. Famous, good job. Kita tak sangka pun video tu akan begitu orang kata tersebar luas ya. Okey. Apa nak cakap orang kata okey. Selama ni akak macam dinasihatkan supaya diam, tak perlu muncul di mana-mana sokmed kan, sebab kalau boleh memang kita tak nak panjangkan benda ni pun kan. Benda ni kecil aja. Akak kena maki. Akak kena maki sebab akak keluarkan barang daripada PPS. Jadi akak buat benda yang sepatutnya, macam buat report polis dan sebagainya, dan akak malas lah nak lawan-lawan dalam sokmed ni kan. Tetapi nampaknya bila akak diam, terlalu banyak fitnah yang dikeluarkan, sama ada melalui video, melalui kata-kata maupun secara written, tulisan. Jadi ada yang baru hantar kepada akak ni di Putra Heights resident, ada adik Yuhana Tarmizi, iaitu anak kepada Tarmizi lah ni agaknya. Jadi beliau ada buat satu kronologi kejadian, katanya kronologi berkaitan isu tomahan barang keperluan tidak sampai kepada mangsa banjir di PPS Dewan Kemilia. Okey. Jadi di situ akak ada baca sikit-sikit lah, malas nak baca banyak-banyak. Ada beberapa perkara lah yang tak betul. Jadi akak rasa happening lah pula kan. Jadi netizen akak rasa dan juga ramai kawan-kawan akak yang menagih information untuk tahu apa sebenarnya yang berlaku. Sebab nampaknya di sini bila akak tengok banyak melibatkan pihak lain selain daripada diri akak dan juga sukarelawan yang lain. Jadi akak rasa macam kena buat explanation ni kan, supaya tidak berlaku lagi tomahan. Jadi kepada adik adik Yuhana Tamizi ni akak tak pernah jumpa. Jadi semasa kita orang kerja dekat sana pun tak pernah. Jadi sebelum apa-apalah akak nak nasihatkan kepada Cik Tamizi dengan Mekna, isteri beliau, dan juga Yuhana, ke siapa-siapa sajalah, sebelum anda mengeluarkan apa-apa kenyataan, especially bertulis, diharap anda semua dapatkan dulu keterangan daripada kedua-dua belah pihak. Kerana sekiranya akak pergi benda ni ke legal, ataupun katalah para netizen nak tolong akak nak bawa benda ni pergi ke court, ke mahkamah, benda ni boleh memakan diri anda kan. Jadi bila buat fitnah tu, nanti kita juga yang akan mengalami masalah di kemudian hari. Jadi nasihat akak, jangan, kalau tak tahu cerita, jangan buat fitnah. Okey? Jadi tu sempat nasihat. Bukan, sebab kita tak nak benda ni jadi terlalu panjang. Jadi kalau anda di luar sana yang tak tahu cerita, jangan buat fitnah. Jadi especially written ya, nanti akak boleh heret benda ni di mahkamah leceh. Akak tak nak heret benda ni sampai ke mahkamah, sebab benda ni kecil sangat. Akak kena maki sebab akak keluarkan barang dari PPS. Itu je isunya sekarang ni. Tetapi bila akak diam, terlalu banyak apa orang kata fitnah ya. Contohnya mengatakan akak bersama dengan NGO-nya Ukhuwah Putra Heights, UMPH. Okey, akak akan ceritakan kronologi dan juga apa yang akak tahu berdasarkan pengalaman dan juga berkenaan dengan apa yang berlaku dan di dalam pengetahuan akak. Di luar pengetahuan akak minta maaf, akak tak boleh explain sebab nanti jatuh fitnah. Jadi akak akan cerita kronologi dari akak sampai pada malam tu sehinggalah akak dihalau. Okey. Diorang kata akak dari NGO. Jadi di sini akak nak tekankan akak
akak memang tahu UNPH ni, tapi dia bukanlah satu NGO dan tak ada kena-mengena pun dengan kes ni, okey. Jadi macam mana yang akak boleh sampai ke dewan tu, Kak? Okey, jom kita cerita. Okey, pada 18 hari bulan akak ke Melaka bersama family akak, dan on the way balik tu ada banjir apa semualah. So sampai-sampai dekat rumah, akak dapat tahu dekat sekolah tu diorang ada buat kutipan siapa yang nak bagi bantuan sebagainya, dan akak pergilah bawa towel, bawa baju semua, akak pergi ke sekolah tu dan akak edarkan barang-barang sumbangan. Dan selepas itu kira-kira tengah malam kot, rasanya dalam pukul berapa rasanya dalam pukul 12.30 lebih lah, 18 hari bulan, maksudnya 19 hari bulan, akak dapat tahu yang dewan di depan rumah akak ni diorang buka. Jadi akak macam cakap dengan suami akak, cakap, depan rumah kita kot, takkanlah kita tak pergi. I pergi boleh tak? So abang kata, pergilah. Abang pun malas nak pergi. So akak cakap, okeylah, nak pergilah. So akak contact neighbor yang duduk di sekitar sini. Nama beliau adalah Maya. Ini adalah print out tentang kami punya conversation. Okey, akak bacakan di sini. Akak cakap, kita orang cakap lah, dia kata dia punya cousin dia pun terperangkap di kampung tengah tu. Akak cakap tu lah, macam nak nangis rasa. Lepas tu akak cakap, ni akak nak ke dewan depan rumah, dengar kata mereka dah main sini. So akak dah nak lepak-lepak dah, dengar kata mereka buka kat sini. So Maya ni pun salah seorang sukarelawan kata, akak nak pergi mana? Nak pergi dewan? Nak ikut, dia kata. Jom kita pergi. Okey, di sini terbukti akak bukan diarahkan oleh sesiapa untuk pergi ke dewan tu, tapi ini adalah conversation akak dengan Maya, salah seorang penduduk di sini, yang kami pergi atas dasar individu, atas rasa prihatin, atas rasa ingin membantu mangsa. So clear di situ, akak bukan under mana-mana pertubuhan ataupun NGO. Okey, fitnah tu dah akak tunjukkan dengan bukti. Kalau akak melalui NGO, pastilah akak akan bermesyuarat. Okey, you kat mana kan, tapi ni tak. Okey, fine, settle satu benda. Okey. Dan apabila akak sampai di dalam dewan tu, ada dah family-family yang dah sampai tau. Diorang sujud-sujud, gigil-gigil, dan diorang duduk atas kotak, duduk memang dewan tu tak pernah dipakaikan, tak pernah digunakan. Jadi banyak facilities yang belum complete. Jadi memang diorang duduk sana, duduk sini dengan anak-anak apa semua. Jadi aduh kesiannya. So akak bawa barang-barang akak semua naik atas pentas. Di situ kalau tak silap masa tu akak tak ingat siapa yang jadi volunteer pada malam tu. So akak naik atas pentas, akak tengok apa benda yang boleh tolong. So kita orang lipat-lipat baju, yang mana yang basah tu kita bagi baju yang kering. Kalau ada towel kita bagi, siapa ada anak-anak pampers kita bagi. Masa tu supplies amat kurang sebab hanya penduduk sekitar je yang letakkan. So di situ ada beberapa orang, akak tak ingat Maya dah sampai ke belum. Ada lagi siapa, akak memang tak ingat sebab fokus akak nak tolong aja. So lepas kita orang tolong bagi-bagi tu, ada seorang lagi sukarelawan datang, nama Miza, bersama dengan anak-anak dia 2 orang. So kami tolong buat bagi baju apa semua. Dan bila dia nak pampers yang limited tu, kita terpaksa bagi dalam 3-4 helai sebab kita tak tahu berapa ramai lagi yang akan datang ke dalam dewan. Jadi kami macam ni, macam mana kita nak bagi buat apa dekat diorang, kita bagi sikit dululah sebab kita belum ada supplies. So tak apa. Akak tak pernah terfikir yang nak masuk dalam dewan tu akak perlu report kepada sesiapa. Sebab itulah akak pun tak fikir, akak rasa macam dewan tu buka. Okey, dewan MPSJ tu mungkin dibuka dan rasa macam pinjam lah, macam kita pinjam dulu dewan tu, jadi siapa-siapa nak sukarelawan nak tolong pergi. Sebab sekiranya ada orang yang in charge pada malam itu, akak rasa tentulah diorang akan approach kita. Diorang akan cakap macam, puan ni siapa? Puan nak bantu ke? Puan nak jadi sukarelawan ke? Tolong bagi nama.
Itu dalam fikiran akak secara common sense. Kalau ada orang yang in charge pada malam itu, tentu-tentu akak kena isi borang ke. Dan kalau tak ada borang sekalipun, pastinya kena bagi nama ataupun orang tu akan bagi tahu what to do. Tapi tak ada. Yang ada hanyalah sukarelawan yang akak kenal. Fine. Dan pada malam itu, husband akak pun ada datang dan jiran-jiran di sini pun ada datang. Dan disebabkan supply tak cukup, ada salah seorang hamba Allah ini dan akak kenal siapa orang tu. Jadi kepada anda yang sepatutnya in charge, anda tahu ke siapa yang hantar barang pada malam tu? Toto, tak silap Toto dengan bantal. Jadi akak kenal orang tu. Dan mereka semua, diorang hantar barang, diorang tak tahu nak bagi pada siapa. Betul tak? Sebab mestilah nak bagi pada orang yang in charge. Jadi, akak ni, disebabkan dewan ni di depan rumah akak, jadi orang kenal akak, orang kenal, tengok akak ada di dewan. Jadi, Kak Mas ada sini. Datang tolong, baru sampai ke? Jadi, barang ni kami ada nak letak mana Jadi diorang tak kenal Miza, diorang tak kenal lain, mungkin diorang kenal Maya apa semua. Yang mana kenal masing-masing bawa pergi pada masing-masing lah. Tapi yang mana kenal Kak Mas, dia akan datang pada Kak Mas. So ada kata kita nak bagi tilam lah, cadar dengan bantal. Sangat limited. So diorang bagi pada kita orang lah dan diorang deal dengan akak lah. Sebab dah akak yang diorang kenal. So kita bagi, kata jom kita bagi, jom kita bagi ada yang minta dan ada yang mangsa kata, Kak ni saya tidur kotak ni, okey sekejap barang sampai nanti kita bagi. Lepas tu ada yang tak cukup bantal, Kak saya nampak tak ni bantal saya share diorang. Dalam hati akak, tak apalah share diorang daripada tak ada langsung kan. Tapi dia minta lagi, jadi kita macam mana ni, stok sikit. Kita dengar kata macam ada akan masuk lagi. Jadi kami sebersalah sebab kami tak tahu nak tanya siapa. So mau tak mau kita bagi je lah. So akak stay di situ, dipendekkan cerita akak stay di situ sampai pukul 6 pagi. Lepas tu akak cakap minta maaf lah Miza, minta maaf semua, akak tak larat sangat ni sebab akak baru balik dari Melaka. So akak pun balik. Keesokan pagi akak pergi lagi. Akak pergi maksudnya pada berapa hari bulan, 19 hari bulan lah akak pergi, akak tolong macam biasa. Dan masalah kami di atas pentas itu sebab PowerPoint tak boleh digunakan sebab tak ada elektrik. Dan pada malam tu pun exhaust fan pun tak berfungsi. Jadi akak macam duk tanya, siapa yang uruskan ni? Siapa yang uruskan dewan ni? Lepas tu akak tanyalah pakcik-pakcik yang datang. Pakcik-pakcik kata apa lagi yang perlukan? Rasanya macam ada jugalah orang hantar barang tapi exhaust fan ni tak berfungsi, panas diorang ni, akak cakap. Diorang kata siapa yang handle? Akak tak tahu, I don't know. Tu diorang kata jomlah kita pergi cari Encik Tamizi. Kata pergilah cari, akak tak tahu. So pakcik-pakcik tu datang balik, dia kata kita dah jumpa dah Tamizi. Oh ya ke? Kat mana? Dia duduk dekat bilik atas dalam bilik aircon. Oh ya ke? Kita orang berperlu ni kat sini. Lepas tu dia kata kontraktor untuk memperbaiki exhaust fan apa semua tu tak dapat datang sebab stranded dekat Kelang. Jadi kita tak apalah, berpeluh lah. Pintu pun ada yang tak dapat buka, pintu dewan masa tu. Jadi kita tak tahu kunci kat mana. Memang kami tak tahu, banyak benda yang kami tak tahu. Dan apabila benda macam ni yang perlukan supply yang banyak, perlukan sokongan yang banyak, kita akan jadi lost tau. Alhamdulillah penduduk di sekitar sini telah form satu grup WhatsApp. Dalam grup WhatsApp itu adalah gabungan sebab dia nak buat centralized bantuan banjir Bukit Lancung dan Kampung Tengah bersama wakil residents. Maksudnya kita ada beberapa section penduduk, ada section 8, section 9, section 10. Akak dia section 10. Jadi wakil-wakil resident, NGO dan individu yang ingin bantu, khususnya warga Putra Heights dan sekitar, kami bergabung di dalam satu WhatsApp ini untuk mengetahui, untuk membantu sama sendiri. Kalau tak cukup supplies, orang ni akan hantar macam tu. Dan di dalam ni, akak tak tahu pun siapa yang ada dan akak tak nampak pun MPSJ ke apa semua. Akak tak tahu. Yang akak tahu, akak hanya berpandukan WhatsApp group ini untuk minta pertolongan.
Sebab barang-barang kalau tak cukup semua akak minta di sini. Okey. Jadi pada malam malam tu berapa hari bulan ni? Pada tengah malam tu akak bagi tahu dekat grup lah. Akak cakap apa benda yang tak cukup kan, macam ni akak bagi tahu kat dia orang. Akak buat, akak cakap okey, ada susu tak cukup, semua akak bagi tahu dekat grup ni. Sebab akak tak tahu where to refer tu. Alhamdulillah ada grup ni yang banyak membantu. So akak cakap akak tak cukup susu, akak tak cukup apa benda ni kan. Jadi diorang akan bantu. Alhamdulillah. Terima kasih pada semua yang bantu tu kan. Dan pada hari Isnin kalau tak silap, akak ni memang akak confused dari segi time ni sebab dah kelam kabut kan, akak tak pay attention langsung. Ada satu pagi kalau tak silap, diorang bagi tahu dekat akak yang Cik Tamizi nak jumpa akak. Akak macam, Tamizi nak jumpa untuk apa? So, tak apalah, akak pun pergi jumpa dia dekat belakang dewan. Dan Cik Tamizi kata, ni Puan Mas ke? Wish, macam mana dia tahu nama I? Macam mana dia tahu nama I? Ya. Lepas tu dia kata, ni kita ada barang ni. Barang? Okey. So, dia orang suruhlah buat keluar daripada, sikit lah, tak banyak pun. Barang daripada van ni. Lepas tu dia kata, kita ambil gambar. Lepas tu, dalam hati akak kan, orang lain hantar banyak-banyak, tak ada ambil gambar. Tapi tak apalah. So, akak pun macam, ambil lah gambar kan. Okey, bila dah ambil gambar, so tertanya-tanya, kenapa diorang semua cari I? So, akak, dari segi common sense, akak dah lama duduk di Putra Heights ni, jadi orang kenal akak. Orang nak hantar bantuan di dalam dewan, diorang tak tahu nak cari siapa. Diorang nampak Kak Mas, diorang macam, pergilah jumpa Kak Mas. Jadi di situ diorang semua kontak Kak Mas. Dan Kak Mas pun cakap kalau tak boleh kontak Kak Mas, kontak Maya. Kan? Jadi kalaulah isteri Tamizi ada di situ pada malam itu, akak rasa definitely orang akan kontak dia. Ataupun kalau Tamizi sendiri yang ada di situ, automatic orang akan kontak dia instead of kontak Kak Mas. So bila orang semua kontak Kak Mas, orang kata macam akak ni yang handle situ lah. Bukan, akak yang tolong je. Kan? Jadi bila dah tak ada siapa dia orang nak kontak, dia orang tak kenal Miza ni. Akak pun baru kenal Miza tu di situ. Akak tak tahu dia siapa, akak tak tahu dia datang dari mana. Tapi bila orang tak kenal dia, jadi orang datang dekat akak. Okay, fine. Habis di situ. Jadi, dan Cik Tamizi sendiri pun datang jumpa akak. Ada satu ketika tu, Cik Tamizi bawa orang MPSJ untuk datang berjumpa dengan akak. Ni, Puan Mas, ni orang MPSJ ke JKM, entahlah, tapi pakai uniform. So, dia kata, okey, cakap, kenapa jumpa aku kan? Lepas tu dia kata, Puan Mas, boleh tanya Puan Mas? Dia kata macam tu dekat orang tu. So, orang tu tanya akak, sini makan berapa kali? Cakap, alamak, mana akak tahu? Sebab akak handle bahagian barang kan, bahagian depan ni akak macam bantu-bantu gitu je. So, kita tak ada leader, jadi kita buat idea sendiri. Aku buat ni lah, macam tu. Lepas tu yang Miza dengan anak-anak dia handle orang kat dewan lah kan. Jadi makan apa, akak tengok, dia kata makan pagi pukul apa. Akak datang tadi 8.30 pagi, tengok makan dah ada. Agaknya sampai awal lagi lah kot. Lepas tu dia kata tengah hari akak rasa pukul 12 tu kena bagi dah, nanti diorang lapar, akak cakap. Lepas tu dia kata makan petang bagilah dan pukul 4 ke. Lepas tu makan malam akak rasa kalau lepas maghrib tu dah terbaik lah. Itu jawapan akak. Dan Cik Tamizi pun ada di sebelah pegawai tu. Dan Cik Tamizi kata, okey, dah. Okey, fine lah. Okey, akak terus buat kerja balik. So, ada satu ketika tu YB datang dekat bawah ambil gambar. Jadi akak macam, siapa ni datang? Akak tak kenal sangat. So akak macam, tak kisahlah. Akak pun sama-sama buat kerja belakang. Lepas tu tiba-tiba sukarelawan yang lain cakap, Kak Mas, datang, tolong ambil gambar sekali. Ketua. Akak bukan ketua. Mati akak kalau korang panggil akak ketua. Nanti kalau diorang tanya pelik-pelik, mana akak tahu. Akak just datang tolong je kot. So, ambil gambar lah. Lepas tu YB pun ucapkan terima kasih, gini bla bla bla. Okey lah. Lepas tu masa YB ada kat situ, orang DAP pun datang suruh akak pegang banner banting tu, akak pun ambil gambar apa semualah.
akak tak nampak pun orang MPSJ, akak tak nampak pun Cik Tamizi ke ataupun wakil. Cik Tamizi ada bersama dengan YB. Lepas tu yang orang-orang di AP tu suruh ambil gambar pun dia orang panggil Cik Tamizi naik atas pentas ambil gambar. So akak dah rimas, aduh, kenapa ramai sangat atas pentas ni? Bukan ke SOP? So akak macam lantaklah biar dia orang selesai cepat-cepat. Apa announcement? Kak nak bagi tahu. Apa announcement tentang makanan sampai? Macam mana kita nak bagi tahu pada orang dalam dewan? Dewan tu besar. Dewan tu besar dan kita tak tahu pada siapa yang nak buat announcement. You all tahu tak? Akak pun jadilah loudspeaker. Pengumuman. Kita orang teater kan, suara kuat. Pengumuman. Siapa yang nak makan ni ada kat sini. Macam tu. Lepas tu akak pun pusing tu, akak nampak lah ada beberapa orang yang duk bagi benda makan tu kan. Akak cakap, boleh tak siapa-siapa tolong sedekahkan speaker ke, mikrofon ke. Akak dah tak boleh dah jadi loudspeaker ni. So diorang pun diorang dekat, okey nanti kita orang cari. Okey bagus cakap. So macam itulah keadaan dia. Memang best sangat bertugas di dewan tu. So everybody happy tau. Dan polis juga tolong buat announcement sebab kita selalu apa-apa kita deal dengan polis Putra Heights banyak membantu, selalu diorang ada dekat situ, jadi kita minta tolong senang kan. Okey, ni contoh akak dapat barang daripada grup tu. Akak cakap kata diorang ada minta minyak angin lah, akak bagi tahu je dalam grup tu, akak dapat. Akak tak suka ambil gambar tau, tapi dah diorang nak buktikan kata diorang hantar barang, so diorang terpaksalah ambil gambar. Jadi macam itulah cerita dia. Diorang datang personally, ada yang individu tau. Diorang best sangat. Memang banyak barang. Hai adik. Memang banyak sangat barang yang kita dapat. So okay. So macam kalau nak tengok barang yang ada macam ni, akak tunjuk ini pada bila ni? Sekejap ini pada 20 hari bulan. Akak masih di dewan pada masa ini. Cuba tengok barang dia. Sekejap akak besarkan. Macam mana nak besarkan ni? Lepas tu tak tahu pula. Okey ni cuba tengok. Ini pada pukul pada pukul 20 hari bulan Disember 2.36 pagi. Akak masih berada di dewan, baru lepas susun barang, dan anda boleh tengok pada pukul 2.36 pagi masih ada penduduk yang ambil barang. Maksudnya kita memang bagi pukul 2.36, siapa nak ambil barang ambil, siapa yang tak tidur apa semua nak ambil barang ambil, tapi tak boleh melampau-lampau kan. Okey, dan akak nak tegaskan di sini, selepas akak balik, masa tu dah tak ada tau sukarelawan yang lain. Lepas akak pun balik, akak dah tak tahu apa jadi. Sebab kita serahkan kepada sukarelawan yang tinggal, yang juga mangsa banjir, yang berada di dalam dewan untuk mengambil alih ataupun menjaga benda-benda di atas pentas. So kalau apa jadi lepas kita orang balik, akak tak tahu. I'm so sorry, I don't know. Jadi benda-benda tu kena tanya diorang lah. Katalah malam tu diorang nak ambil barang ke semua tak boleh, I don't know. Sebab itu adalah orang lain yang bertugas. Okey. So kalau you all nak tengok, banyak tau barang. Contoh macam ni. Barang banyak. Dan ini kalau tak silap akak dah pada hari Selasa pagi kot. Maksudnya pukul 1 ke pukul 2 pagi.
Hari Selasa, if I'm not mistaken. Akak memang confused buat date ni. Jadi atas inisiatif lah kan, akak pun buat macam akak buat printing, jadi senang lah. Akak print out, akak laminate, akak letak-letak dekat dinding tu. Lepas tu orang duk hantar barang tu, akak cakap sila susun balik barang. Ini semua atas inisiatif je lah, bukan ada apa pun. Lepas tu ramai sangat kan yang suka masuk, kita takut juga kan SOP ke apa. So akak tulis, perhatian ruangan ini hanya untuk sukarelawan yang bertugas sahaja kan. Sebab akak rasa macam dah tak ada siapa yang nak bantu kami kan, nak bagi nasihat atau nak bagi rules and regulation. Jadi akak macam, alah macam mana aku nak buat ni, ramai sangat, dah lah kita panas kan. So akak pun inisiatif sendirilah, bukannya akak nak jadi bos ke, akak nak jadi ketua, bukan. Tapi kalau you rasa macam Miza ke anak-anak dia rasa nak buat apa-apa, buatlah rules ke, buatlah apa-apa peraturan, suka hati. Nak tulis no entry ke apa, suka hati. Tapi ni inisiatif akak. Dan since akak ada benda-benda laminate semua ni, so tak charge pun, saja letak situ je. So akak buat apa lagi? Akak buat ada. So akak buat okay, ada orang hantar barang makan, diorang pun akan masuk sampai ke dalam. Jadi akak rasa macam confused lah. Aku tak tahu siapa, yang mana satu yang nak tolong, yang mana satu orang luar. So kita buatlah, sila tinggalkan barang sumbangan anda di sini. Syabas. Syabas di atas keprihatinan anda. Jadi ada satu ruang di belakang pentas tu yang kita jadikan tempat untuk diorang letak barang. Jadi tak adalah messy. Okay, dan akak confused tau. Akak confused siapa yang sukarelawan dan bukan sukarelawan. Jadi akak dah fikir macam mana aku nak buat So akak tulis dekat stiker, akak kita tampal lah sini. So kita tahulah siapa yang bertugas. Kan senang lah. So ada yang tampal dekat dada sini. So okey, ni yang bertugas. Senang kalau kita kata nak tanya apa-apa ke orang yang nak bagi barang pun dia tahu, oh ini mesti bertugas ni sebab dia ada. Kita mana nak ada tag, mana nak ada lanyard ke apa tak. Sebab kita tak tahu, semua bergerak sendiri. Jadi memang tak tahu. Kami sama-sama je. Lepas tu, dan akak lah yang buat apa nama letak. Jadi dia rasa macam itulah self-appointed fitnah yang kedua self-appointed ketua. Okay, you tell me. Kalau I tak buat macam tu, siapa yang buat? You tell me. Jadi kalau akak boleh buat bodoh je, duduk kat rumah, lipat-lipat baju. Tahu dah, rumah bila akak balik dari Melaka tu, akak terus concentrate dekat dewan tu. Rumah, baju berlambak akak tak lipat. Lepas tu lantai berpasiang akak tak sapu. Aku pergi duduk sana nak tolong dengan inisiatif. Nak makan ke tak pun tak tahu. Hampa boleh kata aku ni self-appointed ketua. Kalau tahu macam ni lah, tak pilah sana tu. Ni cakap dengan abang-abang, sorry bang, tak sempat nak sapu sampah. Tapi walau berselerak macam mana pun rumah kita ni, teruk lagi rumah mangsa banjir. Jadi tak apalah, kita sacrifice 2-3 hari ni je. Lepas tu nanti semua dah balik rumah, habislah. Itu aja. Bukannya nak jadi ketua apa pun. Pening kepala. Okey. Lepas tu, nak dijadikan cerita. Ini memang salah akak. Akak mengaku. Ini salah akak. Okey. Pada pukul 2, pada pukul berapa yang 1 lebih kot, akak tengok barang banyak. Ini dah terlalu banyak. Maksudnya dalam dewan tu, masing-masing dah dapat segala supplies. Jadi akak rasa macam, barang banyak lagi ni. Center-center lain pun semua cakap, kami ni berlebih-lebih dah, barang semua banyak. So, akak balik pada pukul 21 bulan Disember, pada pukul 1:30 macam tu pagi, akak balik, aku dah fikir apa benda macam mana nak tolong lagi. Orang dekat center memang terjaga tau. Mereka ada tikar, mereka ada kemah, mereka ada bantai, ada makanan. Makan tak berhenti sampai orang kata basi lah makanan. Ada satu lagi dalam TikTok ataupun dalam Twitter kot, dia kata pihak Camellia ni reject 600 bungkusan makanan. Itu fitnah lagi tu. Itu bukan reject. Kami tak tahu sebab tak ada siapa yang betul-betul urus bab makan.
Kalau ada seorang yang in charge buat makan, mesti dia tahu makan dah banyak. Jadi tak payahlah hantar lagi apa semua. Tapi kami tak tahu. Macam akak bab orang tanya barang apa saja. Miza dia duk bagi benda apa-apa semua dekat dewan. Maya pun duk tolong macam-macam tu. Jadi siapa yang nak uruskan keluar masuk makan? Ada depa tanya ke orang yang bagi makan, bagilah tahu Camelia cukup dah. Akak tak ada nak habang. Dan tiba-tiba hari tu ada orang bagi bubuk lambuk ke apa macam tu lah. Banyak sangat. Tu kata, ya Allah, makanan banyak. Tanyalah dalam grup tu, ada siapa-siapa nak makan? Oh, sana banyak makanan, sana banyak makanan. Tu macam mana aku nak buat ni? Tiba-tiba lah kalau tak silap, akak ada tanya Maya. Maya ingat tak ada orang hantar sampai 600 makanan? Maya kata, Maya rasa Maya ingat. Akak macam terlalu confused. Apa jadi sebenarnya Maya? Lepas tu Maya kata, memang dia nak hantar 600 ke apa macam tu lah. Tak tahu betul. Kita orang cakap, alamak, makanan banyak ni dik. Kalau kami ambil, kami nak buat apa ni? Serius, tempat pun dah jadi tak ada sebab barang terlalu banyak. So kata macam mana nak buat ni? Adik sorry lah adik, kami tak boleh terima dah. Nanti jadi basi apa semua, membazir. Tak boleh. Adik boleh tak tanya tempat lain? Akak tak tahu siapa yang hantar tu. Kontraktor ke, orang individual ke, NGO ke, daripada JKM ke apa. Kami tak tahu. Yang kami tahu mereka nak hantar lagi barang. So cakap, dik kami tak boleh dik. Ada yang bagi bubuk lambuk, akak tak tahu main mana makanan ni. So kalau kami ambil lagi jadi satu pembaziran, boleh tak tolong hantar kat tempat mana-mana. So bila dia dah belah tu, akak habislah cerita. Jadi Maya dengan akak tak tahu Maya kot habang macam tu kat depa. Akak memang lupa dah. So settle kat situ. Okey, kita itu yang ada kat dewan tu pun tak habis. Kami tak cukup kaki tangan. Kalaulah kami tahu tu, dah akak duk sembang-sembang dengan grup-grup tu. Akak cakap, kalaulah kami tahu tak habis nak basi macam tu, silap-silap kami edar dekat penduduk kot. Ataupun pi kampung tak boleh masuk tau. Jadi kita tak tahu nak bagi dekat siapa. Nak reach mangsa, tak tahu macam mana nak reach mangsa, nak habang dekat mangsa. Mai ambil makanan, kami tak tahu nak buat macam mana. So makanan habis, makanan banyak. Jadi kalau ada ketua, dia sekurang-kurangnya dia boleh manage benda tu kan. Pening pala sangat. Lepas tu, okay fine. Bila akak balik rumah pada 21 hari bulan Disember, awal pagi lah, 1:30, akak dah fikir, macam mana nak solve problem tu? Macam mana kita nak solve barang ni banyak ni? Esok nak main banyak lagi pagi nanti ni. Macam mana kita nak buat barang banyak? Dalam dewan semua dah dapat dah. Takkanlah dapat satu pack. Lepas memang pada hari malam pertama tu kita bagi 4 pieces, 6 pieces sebab kita nak malam pertama tu kan. Jadi bila barang dah banyak, ada orang main naik atas pentas tu, dia kata, "Kak nak Pampers." Ini akak lah. Kalau orang lain bagi berapa akak tak tahu. Yang akak tahu, akak biasa nampak dia bagi pieces-pieces. Miza dengan anak-anak dia lah. Macam akak bagi nak Pampers, akak bagi satu pack sampai orang dalam dewan tu mangsa, betul ke kak? Banyak sangat satu pack? Tak apa, banyak lagi kat belakang. Akak cakap macam tu. So dia pun ambil. Ada yang nak ambil Pampers pun akak bagi, ambil lah satu pack. Banyak sangat. Tak apa, ambil. Kita akan ada. Akak tahu esok akan sampai lagi barang. So bila dah terjadi macam tu, mereka dah terjaga dah dalam dewan tu. Akak terfikir pada 21 hari bulan, akak tak tahulah Allah bagi satu cetusan dekat akak. Akak cakap, apa kata akak post dalam Bukit Lancung punya grup, akak tanya siapa yang belum dapat, yang tak duduk dekat mana-mana PPS. Mungkin mereka tak dapat barang. So tolonglah, barang banyak kot. My common sense daripada penyumbang, individu, NGO, grup yang mereka kutip-kutip duit ni, mereka bagi pada satu tempat sebab mereka tak tahu nak bawa pergi mana. Dan satu tempat ni, kalau you boleh reach orang yang ada jadi mangsa, kita pergi hantar. Itu akak punya common sense. Akak rasa semua orang pun boleh faham benda tu, apa yang terjadi. So akak betul-betul akak tak tahu benda ni tak boleh keluar daripada dewan. Kalau akak tahu, akak pun tak bangang sangat lah nak overrule benda-benda macam ni. Fine. So kita cakap ni akak tak tahu benda tak boleh keluar daripada dewan. Ini cerita kita tak tahu.
So, pada pukul 1.41 pagi, Disember 21, akak post dalam grup Republic of Bukit Lancung. Akak tulis di situ, kepada anda yang terjejas tetapi tidak tinggal di PPS, boleh WhatsApp Kak Mas untuk barangan keperluan sebab kami sukarelawan di Putra Heights, bukan NGO atau mana-mana pertubuhan. Jadi kami tak mengambil foto masa nak hantar. Nak ambil sebab barang banyak. Kan, hampa tipu, hampa yang berdosa. Sebab yang ni tanggungjawab orang bagi barang kat akak bagi kat hampa. Kalau hampa bukan mangsa, hampa bagi, hampa yang tipu, yang tu bertanggung lah. So kami niat nak membantu. InsyaAllah kita usaha untuk hantar. Akak suruh depa WhatsApp akak personally. You know, I sacrifice my own number to help the victims sebab I know diorang tak boleh reach me otherwise. Kalau reach the Camellia, they don't know nak reach untuk bantuan kat mana. So diorang boleh messenger akak, tapi akak jarang check messenger. So check WhatsApp. Jadi kata tak apalah, aku sacrifice lah, tak privacy pun tak apa. WhatsApp ni personally. Kalau ramai tak dapat info ni, kalau ramai tak dapat info tentang bantuan ni disebabkan bateri telefon tak boleh charge, sebab akak tahu elektrik di situ telah diputuskan. Mohon anda baca mesej ni dan kumpul-kumpul info, jadi wakil untuk jiran-jiran dan kita akan hantar pada you distribute dekat kampung. Okey, ini sebab akak tak tahu yang benda ni tak boleh keluar daripada PPS. Jadi akak buat macam ni. Ini salah akak. Akak mengaku salah akak. I shouldn't do this. Tapi ini kita baca akak punya masa yang akak belum dapat information lah kan. Jadi ini yang akak buat. So akak cakap, so diorang banyak yang akak terima. Banyak sangat rayuan yang akak terima. Kak, saya tak makan lagi ni kak. Kak, saya ni, kami ni duduk dekat dalam lori kak. Duduk dalam lori. Macam, duduk dalam lori. Oh, astagfirullahaladzim. Kalau bayangkan you jadi mangsa, you tak ada tempat menginap, you duduk kat lori, sempat ke you nak bawa toto, bantai apa semua? Mesti tak sempat. Jadi bayangkan macam mana keadaan duduk dalam lori tu. So, I tak boleh nak biang benda tu. I need to do something. Dan benda ni, information ni sampai pada Kak Mas dulu. So, I need to share with my group. So, akak pun tanya dekat Maya, Maya, boleh tak kalau kita bantu orang yang dekat ni? Bagus juga. Ramai ke? Ramai yang WhatsApp akak ni, yang hantar komen dekat ni. So, akak reply. Jadi, akak without knowing dan benda ni menyalahi undang-undang. So, akak pun pagi tu akak cakap, okey, mai ada beberapa sukarelawan baru. Akak cakap, apa kata benda dalam ni dah penuh kan, lagipun diorang nak ambil bila-bila masa barang ada, so why not kita tolong orang yang di luar. Jadi akak dah approach ni, ada banyak ni yang WhatsApp akak ni. So boleh tak Aunty akan duduk satu tempat, Aunty akan tulis dekat diorang, Aunty akan tanya diorang apa yang diorang perlukan, dan Aunty akan tulis satu form ni, you all pack, kita pergi hantar. Nak? Dan dia kata, bagus, okey, jom kita hantar. Dan Miza dan anak-anak dia dan beberapa orang lagi, diorang akak cakap, Miza handle makanan macam biasalah, bagi barang kat Dewan ni macam biasa. Akak and the team, kami akan buatlah apa yang patut di sini. Sebab akak rasa macam, itulah akak cakap, kita tak ada leader, jadi kita buat idea masing-masing tau. So Miza seperti biasa, dia handle dengan anak-anak dia, bagi-bagi ke apa semua. Dia bagi berapa, dia bagi 4 ke berapa pieces. Masa yang malam mula-mula akak tahu, malah kalau dia masih lagi control makanan dekat situ, akak tak tahu. Sebab akak dah bagi tahu dia orang, bagi je satu pack pamper semua. Toto, yes, kita kena hold sikit lah sebab diorang dah dapat banyak kali. Jadi kita hold Toto sebab kita nak bantu orang luar dulu, dan kita takut nanti kok diorang nak pakai nanti tak ada. Jadi kita control item. Bila ada orang baru masuk ke apa, kita bagi. Kalau tak ada orang, ada banyak lagi supply, kita bantu mangsa yang di luar pula. Sebab di sini diorang dah selesa dah. Fine. So, kami pun buat kerja macam tu.
Akak bagi tahu dekat semua mangsa di Bukit Lancung dengan tulisan tangan ni, sebab kita manalah sempat nak isikan form apa semua. Cakap sila WhatsApp nombor telefon anda, bilangan dewasa ada berapa barang, boleh ambil ataupun tidak. Kalau tak boleh ambil, bagi tahu. Akak akan carikan runner yang sukarelawan untuk pergi hantar kampung ke kampung. Dan alhamdulillah akak jumpa ramai volunteers untuk itu. Dan hampa tengok ni, yang depa kata kak duduk, itu fitnah lagi satu. Dia bukan buat apa pun, dia duduk situ, dia duduk main telefon, dia bagi arahan. Ni dia nak habaq bagi kat hampa. Pasal apa kak duduk main telefon ni? Ni hampa tengoklah pasal apa. Takkanlah kak nak tulis benda ni sambil berjalan berlari kau bawa barang. So ni dia yang diorang bagi, cuba tengok. Diorang nak ni. Diorang nak ni. Ni semua daripada WhatsApp yang akak perlu duduk dan akak perlu dapatkan. Tengok berapa ramai. Semua. Ini semua ada nombor telefon dan sebagainya. Kalau nak dapat kepastian depa ni mangsa atau tidak, you all boleh call. Akak simpan benda ni sebab akak takut nanti barang tak sampai, akak akan dipersoalkan dan akak rasa amanah orang tu akak tak buat. So akak cakap dengan siapa-siapa yang pergi hantar ataupun dia mai ambil, dia mesti ada tanda tangan. Kalau dia dah ambil, dia mesti ada tanda tangan. Betul tak betul, itu antara dia dengan Allah. Jadi siapa yang dah ambil, dia tanda tangan. Maksudnya barang dah sampai kat dia. Di Bukit Lancung, akak tak kenal seorang pun mangsa-mangsa ni. Ini nombor telefon dia, pergi tanya sendiri. Jadi akak offer. Akak punya salah sebab akak offer. Because I didn't know the rules. Mikna ni marah akak sangat. I didn't know the rules. Tak ada siapa bagi tahu I yang I tak boleh bawa keluar barang ni. So kita nak reach mangsa, I approach them like this. Then I have to write down everything so that kita boleh hantar kat mereka. Pasal mereka kena buat list. Sebab kalau mereka tak ada budak-budak, tak payahlah kita rugi-rugi hantar Pampers. Itu je. Cuba tengok. Semua ada. Nasib baiklah kau buat menatang ni. Tu dia. Semua ada. Jadi apa yang mereka perlu tu akak buat. Bila mereka dah dapat barang, mereka dah ambil, akak sign, akak simpan dalam satu tempat lain. Cuba tengok apa akak tulis. Dan lega. Nampak? Maksudnya dan dah hantar dah dekat mereka. Tanggungjawab ni orang bagi barang, kita dah hantar pada mangsa. Lega. Bukan yang untuk apa-apa pun, untuk sendiri ni. Sendiri rekod je. Lega. Bukannya untuk NGO ke apa. Memang kita nak tolong mangsa. Ni nak geram dah ni. Geram lah kan, emosi lah juga. Dia pun duk kata kita, tak tahulah saya akak cerita lah. Macam tu. Jadi, itulah yang akak buat. Akak duduk situ, akak panggil budak-budak yang volunteer ni. Dan nampak tahu tak, budak-budak volunteer ni dah lah angkat barang. Perempuan tau. Perempuan umur dalam 21 tahun, mereka duk angkat barang, mereka susun apa semua sebab anak-anak akak pun duk tolong juga. Tapi penat kot, sepanjang hari kami buat benda tu. Dan bila ada saja ni bila ada cakap, okey anak-anak ni, ada lagi orang mangsa kita berlari, mereka nak siapkan packing. Hampa tahu tak? Berlari nak siapkan packing. Sebab apa? Kami rasa happy sangat kalau dapat bantu. Lepas tu ada Aisyah, salah seorang daripada grup yang tolong ni, dia kata apa tahu? Best lah aunty, best pack barang sebab semua barang complete. Sebab bila dia minta toto nak tidur, tak ada toto, kami rasa macam mana nak buat ni. So akak akan WhatsApp lagi, siapa-siapa ada toto tolong hantar dekat kami. So bila ada toto, kami hantarlah pada mereka. Bila kami dapat buat macam tu, I'm so happy. Tim akak semua happy. Dan you all tahu tak, bila ada orang hantar produk pada kami, India, Chinese kan, datang atas pentas tu, bagi barang yang kami minta. Lepas tu dia tanya lagi, nak apa lagi kak? So bila kami bagi list, Kak Mas, Maya bagi list, okey kita lah ni fasa diorang, fasa pasca banjir, diorang perlukan baldi, diorang perlukan berus, diorang perlukan macam-macam lah kan, floor cleaner apa semua. Bagi tahu kat mereka. Petang tu mereka patah balik, mereka bagi baldi, mereka bagi berus. Tahu tak, akak dengan Maya ni dia jadi overwhelmed tau bila tengok macam, oh my god,
betul-betul dia pun nak tolong ni. Maya menangis, akak menangis. Dia jadi macam hibah tau. Sebab we keep helping each other, tak kira bangsa tau. Yang hantar tu Chinese dengan India. I don't know diorang kutip duit ke apa ke, tapi mereka hantar. So bila kita cakap aja apa tak ada, mereka akan hantar. Jadi takkanlah kita nak biar kat situ. Mereka semua ni, dan baldi tu pun akak cakap kita tak boleh bagi lagi pada mangsa kat luar sebab orang dalam dewan tak dapat lagi. So kami macam okey, bila dah ada depa nak balik rumah masing-masing, kita akan ambil baldi ni, ambil berus ni, kita akan bagi kat depa supaya depa boleh cuci kat rumah. So betul, akak minta lagi. Dia orang cakap, okey Kak Mas, apa perlu lagi? Kak Mas perlukan berus lagi. Sebab berus ni semua untuk dalam dewan dulu. Bila mereka dah balik, bila dah cukup, baru kita akan bagi berus yang baru. Macam tu. Jadi bila orang tuduh akak macam akak sedih. Okey, untuk kalau hampa nak tahu lagi, macam mana akak tak tahu MPSJ ataupun JKM ke apa yang uruskan. Ada ketikanya orang di dalam dewan akan datang ke pentas, mereka akan cakap nak minta baju, nak minta towel, nak minta toothbrush, nak minta segala peralatan lah, kain apa semua. Lepas tu akak macam bukan ke dah bagi benda ni dalam dewan ni, kenapa dia minta lagi So akak tanyalah, adik bukan dah dapat ke? Dia kata tak, kami baru sampai. Oh, baru sampai. Bukan dah penuh ke dewan ni? Macam mana pula dia orang baru sampai? So akak tak faham. Akak tanya salah seorang anggota polis yang jaga itu. Akak tanya, cik nak tanyalah, macam mana yang dia orang kata baru sampai? Sebab kami tak dapat information tu. Lepas tu dia kata, oh ada yang dah balik dah. Oh, ada yang dah balik dah. So ini orang baru, betul-betul orang baru ni. Orang baru. Oh, baru kami tahu. Kalau kami tahu orang baru akan masuk, kami akan pack siap-siap lah. Bantai, toto, apa semua kami masuk aja tanpa beleng lah. Nah, ambil masuk dalam khemah. Betul tak? Masalahnya kami tak tahu. Sampaikan akak dengan polis ni, kami cakap, okey boleh tak kita plan macam ni? Ada je orang baru, boleh tak nanti cik bagi tahu kat kami? Kami boleh prepare barang siap-siap. Kalau betul lah MPSC ada handle benda ni, awak hampa tak liars dengan orang dengan sukarelawan. Pasal apa? Lepas tu lah ni claim kata hampa ambil alih, hampa gini-gini, benda ni ada SOP macam ni, ada cara-cara. Malah cakap lah. Kami sampai liars dengan polis. Macam mana nak buat ni? Nanti kalau ada orang keluar habak naik, kami nak bagi baldi. Sebab kami tak tahu keluar masuk tu. Tak ada, orang kata tak ada kerjasama tu. Kalau ada orang jaga kat depan tu, habanglah liars lah dengan kami. Buatlah mesyuarat siapa-siapa yang in charge tu. Habang kata okey, hari ni kita akan ada 3 orang yang keluar. Jadi ada 3 orang yang baru, prepare barang. Stok tolong jaga untuk ni, jangan buat keluar. Kami tahulah kalau macam tu. Very simple. Kalau ada orang bagi arahan macam tu, takkanlah kami ni bangang sangat kot nak overrule. Common sense lah. Kamnya aku. Okay, fine. Jadi akak sambung balik cerita tadi Sana. Ukut dah ada minum ayak lu. Wih, lamanya. Akak kena terang daripada awal sampai apa yang akak tahu. Lama pun lama lah. Hampa nak skip video ni, skip lah. Jangan buat fitnah dah. Okay, masa akak duk menulis tu, akak perasan tahu Cik Tamizi mai tengok muka masam. Cakap apa hal mamat ni? Duk mai tengok marah pula. Sebab in my mind, dia tu ahli majlis MPP Zon 7. Zon 7 is Bukit Lancung dan Putra Heights. So for me, I'm helping him untuk memberikan makanan apa ni lah, barang-barang ni semua pada Bukit Lancung. Dan akak sempat buat form ni. Cuba tengok akak tulis apa kat sini. Form ni akak sempat juga buat. Akak tulis kat situ Dewan Camellia Putra Heights yang akak duk isi tu. Kalau sebut Dewan Camellia under Cik Tamizi, kalau depa tengok ni, depa akan puji siapa? Depa kata bagusnya Cik Tamizi ni hantar sampai ke kampung. Padahal Cik Tamizi tak tahu apa pun.
Cik Tamizi dapat pujian, tak apalah. Cik Tamizi tak tahu pun benda ni, tak apalah. Janji barang sampai dekat mangsa, apa masalah dia sekarang ni? Tu yang nak geram tu kan. Jadi kami sampai jadi akak tengok bila dia duk mai tu, dia tengok muka masam ni, duk tengok akak tulis apa. Cakap apa hal dia ni, kita duk tolong dia kot. Bear in mind, I didn't know benda ni tak boleh keluar So I cakap tak apalah, mungkin dia tengok aku, akak tulis untuk siapa semua. Check lah, nak check akak punya list apa semua, check lah kan, sebab kita buat transparent. Lepas tu dia belah. Ni lah nak jadi cerita ni. Tiba-tiba bini dia Mekna, dia mai, Mas, I nak cakap dengan you sikit. Kata, amboi, kemarin hang mai masuk dalam dewan cakap elok aja Mas, dah makan ke? Yang akak ni duk ingat, alah macam orang, bini ahli majlis kan, kalau mai duduk-duduk tu, makan dah, tak makan ke? Macam tu lah kami sembang. Akak tak kenal dia. Akak nama dia pun akak tak tahu. Akak yang tahu orang panggil dia Mekna. So dia pun mai, lepas tu dia kata hi birthday dia lah, dia nak sambut birthday. Okey, sambut birthday okey lah. Nak sambut birthday macam mana? Dia nak beli aiskrim. Dia cakap kalau nak bagi aiskrim kat budak-budak ni, make sure tugas semua mak dapat lah. Melawak macam tu lah kan. So okey je, mood okey je. Sebelum tu nak abang kat hampa, kan akak duk isi form, isi borang apa semua ni, kami duk pergi hantar. Si Miza, salah seorang sukarelawan yang duk ada kat situ lah kan, dia memang dia tanya akak dengan nada yang akak rasa macam apa dia ni. Okay, akak quote balik apa yang dia kata. Dia kata, Mas, ni I tengok you duk bagi-bagi barang ni. Okay, style dia. I duk tengok you bagi-bagi barang ni. I don't know what is your arrangement. Itu dia cara dia cakap. Ada saksi ada saksi. I don't know what is your arrangement. Tapi you duk bagi barang ni, you tahu tak kalau diorang ni nak balik nanti nak bawa Toto macam mana? Akak cakap diorang dah dapat Toto rasanya 2-3 kali dah kot. Ada je Toto yang dia minta lagi. Sebab ada tau yang dah minta, dia minta lagi, kami bagi juga. So dia kata dah mendapat kot. Dia kata tapi dia pun nak balik tau. Dia pun nak balik, dia pun nak balik nanti diorang nak bawa Toto. Tak boleh bawa ke Toto yang diorang dapat sebelum ni? Cakap, tapi tak apalah Miza, sebab stok akan sampai, you don't worry. Cakap macam tu. Dia kata, I kerja dalam service line as a stewardess for how many years I don't know. Dia kata, kalau barang tak ada di depan mata, kita tak bagi tahu pada passenger. Kita tak ada buat janji-janji palsu apa semua. So dalam hati akak malas lah nak marah masa tu, sebab tengok dia very emotional. So akak dah hati, iyalah kau di atas awan kot, macam mana kau nak bagi stok, macam mana nak sampai ke engkau. Tapi ni aku tahu kejap lagi barang sampai. Tapi malas saya cakap, barang sampai banyak, bagi je. Dia nak ambil, bagi je. Yang ni you don't worry, stok akan sampai. Kalau I tak clear ni, nak letak barang pun tak ada tempat. Tiba-tiba dia menangis. Mas, I report to you tau. Cakap, why you report to me? You nak marah-marah I? Bukan marah, suara tak ada sebab I duk jadi loudspeaker berapa hari. Sampai suara pun tak ada. Bila suara tak ada, kita kena cakap tinggi. Dah dia pula tanya dengan provokasi macam tu. Akak macam, you don't worry, akan ada lagi barang masuk. Mas, you know that I report to you. Cakap, why you report to me? I bagi tahu you yang kita tak cukup barang akan cukup. Lepas tu dia dah menangis-nangis, dah emosional. Apa sal ni? Kenapa yang dia ni macam nak kontrol sangat barang sampai marah? Dia tengok akak buat-buat macam ni, dia marah. Akak pun tak faham kenapa. Lepas tu tiba-tiba dia minta maaf. Dia kata, Mas, okey lah Mas, saya sorry Mas, saya misunderstanding. Okey, kita punya motif sekarang nak tolong orang. Yes, exactly. Kita nak tolong orang. Tapi malam tu, pada pukul 10 malam lebih kurang, tiba-tiba Mekna, isterinya kepada Tamizi tu, selepas Cik Tamizi datang tengok akak dia buat apa tu, dia mai dalam, dia pemai, laki bini, Cik Tamizi dengan Mekna. Dia datang atas pentas. Masa tu polis tak ada, masa tu geng lelaki semua tak ada. Yang ada sukarelawan dan termasuk akak duk sambung lagi tulis. Mekna datang, Mas, I nak jumpa you sekejap. You masuk dalam bilik store. Cakap apa hal lah pula dah. Hari tu duk okey-okey ni awak, muka masam pula dah. Tak apalah, masuk. Okey, akak follow balik apa yang dia buat So Mekna, ini yang you cakap dekat I dan I banyak saksi. Sebab suara kita bukannya slow kan. Dan nasib baik suara akak tak ada tau. Kalau tidak satu dewan boleh dengar.
So dia kata, Mas, you buat kerja memang bagus, tapi you tak boleh salah guna hak orang awam. Barang-barang ni semua hak orang awam. You tak boleh ambil order luar dan you pergi hantar keluar. Betul tak cakap? Ambil order luar. What do you mean by ambil order luar? Tu you dah ambil, you tulis tu. Ingat I tak tahu ke? I tahu you dia pergi hantar dekat USJ 23. I tahu you dia pergi hantar orang rumah ambil. You tahu tak? You buat macam ni salah, you tahu tak? Cakap, kenapa pula salah? Barang-barang ni I duk minta dekat volunteers. Mereka hantar barang ni memang untuk orang ramai, bukan barang I. So I kena bagi pada orang ramai. You tahu tak, barang kalau sampai dekat sini adalah barang MPSJ, dah jadi hak MPSJ. You tak boleh pandai-pandai bawa keluar barang. Betul ke cakap? Harta MPSJ, kenapa you all tak bagi tahu dekat I dari awal? You kena minta, you kena tanya, you kena minta izin dulu kalau nak bawa keluar barang. Boleh kalau nak bawa keluar barang, tapi you kena minta izin dulu. Minta izin dengan siapa? Sebab I don't know nak minta izin dekat siapa. Lepas tu dia kata, you tahu kan I in charge di sini? Akak cakap, demi Allah, I tak tahu you in charge dekat sini. Dia kata, jangan nak tipu lah, you tahu siapa yang in charge kat sini. Mekna, I don't know you. Okay, I don't know you. Yang I tahu nama you Mekna, itu pun orang panggil. I don't even know your real name. Okay, dan you datang selama ni pun datang tengok-tengok, dan tiba-tiba you claim kata kena minta izin. What happened to yang barang-barang yang you minta izin dekat I untuk bagi pada kabin ke dia kata, Mas boleh tak nak pack barang untuk kabin? Mangsa ke? Ya mangsa. Ambil banyak ni. Mas boleh tak I nak bagi pada, dia macam besan tak besan lah. I don't know apa maksud besan ke tak besan. Dia terkesan jugalah mangsa. Ambil lah, kalau mangsa kena banjir, ambil barang banyak nanti sampai lagi. So dia pun pack dia bawa keluar. How about that? Diorang tu duduk di dalam PPS ke? No. Tapi you boleh bawa keluar. Tapi bila I nak bawa keluar, kena minta izin dengan, I tak tahu, I confused. Dia kata kena minta izin dengan siapa tu, I confused. Dan for me, I don't know yang you in charge kat situ, dan I don't know you pun ada apa orang kata, pangkat ke atau ada jawatan di situ, because I didn't know. Orang MPSJ sendiri pun I tak kenal. Sampaikan I nak bagi tag nama, dia kata no tak payah, I MPSJ. Oh, MPSJ. I tak faham what's going on sebab tak pernah diberi briefing. Dan you Mekna, I tak tahu you bertugas ke apa di situ. Sebab kalau ikutkan, ini I yang buat tau. You punya husband punya carta organisasi ni pun I yang buat. I tak nampak pun nama you. So I tak tahu pun you bekerja atau bertugas atau you in charge. I didn't know. So bila dalam ni, bila you kata nak kena minta izin you bagai, who are you? You kena bagi tahu I dulu lah. Kita tak tahu dah berapa hari dah kita orang kat situ. You tak bagi tahu, tiba-tiba you marah I bawa keluar. Berapa kali dia cakap, ini harta orang ramai. You tak boleh nak guna sesuka hati. Jadi tak boleh print. Lepas tu dia kata, you jangan heran, you ingat, oh jadi you rasa ni barang-barang ni barang you. Kalau ini barang-barang you, pergi bawa balik rumah you sekarang. Cakap, apa yang dia cakap ni? Sampaikan Maya yang berada di situ, dia macam, okay, relax, sabar. Kita nak cari pahala. Kalau kita buat macam ni, kita tak dapat pahala. Memang tak ada pahala, katanya. Betul Kak cakap, jom kita cakap kat luar. Buat apa kita nak cakap dalam bilik? Jom kita duduk dekat luar, biar semua orang dengar. So diulang sekali lagi, dia kata, ini semua barang you tak boleh sesuka-suka hati bawa keluar. I don't know dia dapat information dari mana apa semua yang dia tuduh agak dapat order luar. I tak tahulah, I tak berani tuduh lah Miza bagi tahu ke apa. I didn't know. Yang I tahu dia cakap macam tu. So bila sekali lagi dia tekankan, ini semua barang harta awam, harta orang ramai. So masa dekat luar tu ada Encik Tamizi. Dan I pandang Encik Tamizi, habis kalau harta orang ramai yang duduk di Bukit Lancung tu bukan orang ramai ke? Bila akak cakap macam tu, sebab kita dah piss off, kita penat kerja daripada pagi. You Encik Tamizi, you dapat juga gaji 2,500 jadi ahli majlis. Kami ni apa
apa pun tak dapat. Apa nak marah-marah macam tu depan orang, depan satu dewan boleh dengar. Malulah. Jadi kita pun piss off lah. Jadi emotional lah bila dia duk ulang, bini dia tu duk ulang cakap banyak kali kata, ini harta orang awam ni tak tak? So harta orang ramai, dia kata. So I pandang dekat Cik Tamizi, habis orang-orang dekat kampung Bukit Lancung tu bukan orang ramai ke? Bila akak tanya macam tu dekat Cik Tamizi, dia sudah macam marah. Dia macam datang dekat akak macam dia macam nak, akak tak tahulah benda tu very fast, but I felt threatened by him. I rasa macam, dia nak pukul aku ke? Itu yang triggered to my mind. So I rasa macam, what? Macam tu lah. Macam, kenapa sampai macam tu? Jadi bila akak macam, bini dia duduk bising lagi, last kali, dia cakap apa tahu, dia kata, Pukimak, terus sebelah. Akak macam, Masya Allah, what's going on? Mungkinlah akak salah. Bagi tahulah elok. Bagi tahulah cakap, Mas, sebenarnya you dah, you ni kan, sebenarnya you ni dah over tau. Kenapa you pergi hantar kat luar? Kenapa tak boleh ke? Okey, sebenarnya macam ni, mari kita buat mesyuarat. Okey, sebenarnya kita tak boleh buat macam ni, benda ni. Awak tak habaq daripada awal, dah berapa banyak dah orang ambil, even besan you pun ambil kot. Kita boleh lah explain macam tu kan. Kena ada black and white ke? Awak tak bagi black and white kan? Orang hanya berdaftar je, habaq lah, bolehlah kami tolong hampa. Kami bukan dapat gaji, kami tolong je. Cerita macam tu, tak payah nak maki-maki, tak payah nak jerit-jerit sampai tangan macam tu. Yang Mekna tu dia kata apa tahu, you ingat kami heran ke dengan barang you semua ni? Kami tak heran lah. You boleh ambil barang-barang you ni, you boleh keluar daripada dewan, you bawa balik rumah you. Kami PPS ni akan dapat berlori-lori lagi stok. Kami tak heran benda ni. Kalau you tak kerti sangat, you kena pergi sekolah balik. Jadi lebih kurang macam tu lah, sebab benda kelang kabut kan. Jadi ramai saksi di situ tengok macam mana tingkah laku Tamizi dengan bini dia malam tu. Astaghfirullahalazim. Kita duk bersemangat nak bagi barang dekat orang, tiba-tiba dia cakap macam tu. Akak rasa macam apalah depa ni. Tapi akak rasa macam ini personal attack ni, macam dia macam ada benda yang tak puas hati dengan akak rasa macam tu lah. Jadi akak pun relax lah, kata, ada visitors tau masa tu, Chinese, diorang kaunselor ke apa, akak tak tahulah. Mereka macam nak tengok apa yang tak cukup lagi, nak bagi. Malunya akak dekat mereka tu. Dia kata, why like that, why cannot give away? Cakap, I didn't know. Kalau ada rules pun I didn't know. Lepas tu tak apalah, akak cakap peduli lah. So akak pusing, akak nak buat balik lah. Dalam fikiran akak, esok aku malas dah nak main. Kalau bini dia, aku tahu bini dia yang handle, mampu aku tak pijak dewan ni. Sebab akak dengar cerita macam-macam pasal bini dia ni. Jadi kalau akak tahulah Mekna yang urus benda tu, akak tak maulah ambil aku tidur kat rumah. Tak mau ambil tahu. Menyesal lah akak rasa. So akak macam, okey, esok aku tak main dah. Malam ni apa yang akak pack ni akak nak bagilah dekat mangsa semua. So akak pusing-pusing, akak tengok yang mana yang bantu akak tu, Maya, Aisyah, Ika, Ita, Niki, mereka semua menangis meraung. Bila akak tengok mereka ni meraung, akak rasa macam, no, this is not personal attack. This is group kami yang duk kumpul barang ni, kami kena attack. Lepas tu cakap, Aisyah kenapa nangis Aisyah? Aisyah kata, yelah Aisyah penat-penat susun barang sebab dia orang buat kerja berlari bukan berjalan. Aisyah penat-penat. Aisyah nampak betapa anti penatnya buat nak tolong orang semua, sekali kita tak boleh tolong orang. Saya macam, oh my god, macam mana ni nak buat? So maksudnya dia orang affected by the fact yang I kena maki tu. It's not about me alone. So I was like, alamak, macam mana nak buat ni? Lepas tu akak macam, tak apalah nak buat macam mana. Kalau benda ni dah jadi, tak apa, kita
Itu yang dalam TikTok kan, you all tengok yang kita orang buat surrounding tu, dia semua nangis-nangis. Saya cakap tak apalah, nak buat macam mana, kita benda dah jadi, perjuangan kita sampai kat sini je. Jadi untuk play safe, akak rasa kita kena keluar daripada dewan ni. Jangan ambil apa-apa melainkan barang personal. Sebab tu lah akak ambil semua-semua ni, sebab ni akak yang buat sendiri kan. Akak rasa macam this is my personal item lah. Pen-pen akak, kertas-kertas semua akak ambil lah. Yang mana yang dewan ni akak tinggal kat situ, akak tak mau ambil tau. So jadi akak ingat akak nak tolong lagi, tapi husband akak cakap no, tak payahlah, tak payah, kita balik kita pergi balai polis. So husband akak pun sedih sebab kami kena macam ni kan. So kami pun balik tak ada apa, dan ramai yang orang nasihatkan akak untuk pergi buat report polis. Sebab terus terang akak memang rasa takut pada malam tu, sebab dia macam benda yang akak rasa macam akak tak tahu salah akak apa, tiba-tiba dia macam nak agresif dengan akak. So I felt threatened sangat. So akak rasa macam dia pun ni apa dah lah, bini dia yell at me macam akak ni kuli apa lagi. Lepas tu laki dia pula macam nak pukul kita kan. Jadi kita jadi takut lah. So ramai yang nasihatkan pergilah ke balai polis. So akak pun pergi balai polis, buat report polis. Dan rupanya benda ni dikategorikan sebagai jenayah, sebab dia macam nak agresif kan. So akak kena pergi buat cover report untuk selamatkan akak lah, in case apa-apa lepas ni dia akan soal siasat lah. Dan akak jumpa inspektor apa semua, akak ceritakan dah the whole story. Dan balik itu akak ada, bila balik tu akak jadi macam tanda tanya, apa salah aku betul ke tak boleh bawa keluar. So semua macam-macam persoalan ada di kepala akak yang akak tak dapat jawapan. Jadi akak ambil keputusan untuk hantar email kepada Datuk Bandar MBSJ dan juga Gana Batirau pada 23 Disember, hari ni 23 Disember, sebelum Yang Berhormat Gana datang ke Dewan dan buat ada satu video kan, yang YB cerita kata gini. Akak tak mau komen lah apa yang YB cakap tu. Tapi sepatutnya YB baca dululah email yang I hantar pada 23 Disember pada pukul 11.19 AM. Akak ada beberapa persoalan. Akak bukan hantar surat provoke dan sebagainya. Surat ini adalah semata-mata, email ini adalah semata-mata untuk akak mendapat jawapan bagi pihak akak dan mungkin bagi pihak sukarelawan yang lain tentang persoalan yang bermain di fikiran kami yang tidak clear. Jadi untuk pengetahuan semua yang menagih information, ini adalah salah satu soal, bukan ada 11 soalan yang akak kemukakan kepada Datuk Bandar MBSJ dan juga kepada YB Gana. Sebab akak perlukan jawapan ni, bukan provokasi. Akak secara innocentnya akak nak tahu jawapan, sebab kalau akak tahu salah akak di mana, akak boleh minta maaf. Jadi sekarang ni bila akak dapat tahu tak boleh buat keluar, memang akak salah. Akak mengaku akak salah. Dan Encik Tamizi, akak memang minta maaf. Mekna, akak memang minta maaf sebab akak memang mengaku akak buat keluar barang daripada Dewan sebab akak tak tahu rules, sebab nobody has informed me tentang rules. So untuk mendapatkan kepastian yang lebih lanjut, akak pun telah memberikan soalan-soalan kepada MBSJ dan akak tagih soalan ini dijawab oleh MBSJ. Yang pertama, akak cakap, betulkah wujud peraturan setiap barang sumbangan awam yang dihantar ke Dewan Kemilia menjadi hak milik MBSJ? Okey, akak nak dapatkan kepastian itu. Yang kedua, benarkah barang sumbangan yang ingin disalurkan kepada penduduk yang tidak berada di PPS tidak dibenarkan? Jika ya, kenapa? Okey. Yang ketiga, benarkah sekiranya barangan sumbangan awam ini perlu mendapat keizinan MBSJ sebelum diedarkan kepada penduduk sekitar yang terkesan akibat banjir? Jika ya, di manakah borang yang perlu diisi atau hanya keizinan secara verbal? Please let us know. Yang keempat, betulkah pihak atasan MBSJ menghentam? Sebab Mekna ada cakap, you tahu tak, you buat keluar barang ni, kami kena bambu. Dia guna ayat perkataan, kami kena bambu, you tahu, dengan pihak atasan. Akak jadi macam benda baik ni kena bambu. So akak cakap,
You panggil orang yang bambu you tu jumpa I. Sebab akak heran lah kalau common sense orang manusia biasa tak akan sekat bantuan ni kepada mangsa banjir kan. So dia kata, jadi akak tanya kepada MBSJ, betulkah pihak atasan MBSJ menghentam ataupun membambu Encik Tarmizi dan isterinya kerana membiarkan barang diagihkan kepada mangsa banjir di luar PPS seperti yang didakwa oleh isteri Encik Tarmizi yang dikenali sebagai Mekna itu kepada saya? Please explain. Sebab akak tak nak tanya Mekna dengan ni dah. Dia orang very emotional. So yang kelima, apakah jawatan isteri kepada Tarmizi itu sehingga beliau seolah-olah berkuasa memarahi kami dan menghalau kami dari Dewan Camellia? Sebab I yang buat carta organisasi ni, I tak nampak nama Mekna sedikit pun. Okey, dan yang soalan yang keenam, kenapa kami para sukarelawan di Dewan Camellia tidak mendapat penerangan lengkap ataupun penerangan ringkas berkaitan prosedur dan atur cara mengendalikan bantuan dan mangsa banjir? Yang ketujuh, adakah semua ahli majlis berhak menengking dan mengeluarkan kata-kata kesat kepada para sukarelawan seperti perkataan dan sebagainya, serta bertindak seolah-olah ingin naik tangan sewenangnya? Wajar ke? Yang ke-8, sekiranya kami para sukarelawan membuat kesilapan sepanjang perkhidmatan percuma kami, tidakkah wajar kami dibawa bermesyuarat dan diperbetulkan? Dan yang seterusnya, yang soalan yang ke-9, sekiranya ada aduan dari mangsa banjir di dalam Dewan Camellia berkaitan tingkah laku sukarelawan, tidakkah wajar pihak MBSJ, khasnya Encik Tarmizi dan juga isteri beliau, menyelidik dan bertanya terlebih dahulu sebelum menengking dan memaki kami? Yang ke-10, sekiranya Dewan Camellia diselenggara oleh isteri Encik Tarmizi seperti yang ditekankan oleh isteri beliau kepada saya, kenapakah tidak ada bantuan tenaga yang ditugaskan di atas pentas tempat himpunan barang selain daripada sukarelawan? Kenapa dia tak berada di pentas, arrange everything, bagi tugasan? Why? Okey, yang ke-11, saya juga faham bahawa Encik Tarmizi adalah penasihat khas kepada YB Tuan Gana Bitarau, Vera Mendari DAP. Adakah beliau sekadar mahu mendapatkan political mileage melalui bencana banjir ini dan bukannya betul-betul nak tolong mangsa? You know, I need answers. Okay? Dan saya memang menghargai pihak MBSJ maupun Datuk Bandar maupun YB Gana untuk memperjelaskan soal ini kepada kami, kerana sekiranya kami bersalah, kami boleh membuat permohonan maaf secara bertulis maupun secara terbuka disebabkan kami punya kepincangan ataupun kami punya salah lah sebab tak tanya apa semua. Tolong bagi tahu semua answer ni, dan kalau kami salah kami akan mohon maaf. Walaupun macam tu kami tetap minta maaf sebab benda ni dah terjadi, dan saya terpaksa buat video ni untuk menangkis beberapa apa orang kata tomahan yang dilakukan oleh pihak Encik Tarmizi. Okey, untuk pengetahuan YDP, saya memang merasa amat malu dan maruah saya amat tercela akibat insiden ini kerana dimarahi dan ditengking di hadapan para sukarelawan dan juga mangsa-mangsa yang berada dalam banjir. Tuduhan saya menggunakan harta awam tu amat berat bagi saya. Jadi saya rasa macam ini tidak wajar. Jadi tindakan Encik Tarmizi, masa tu akak pun meninggi suara lah sebab akak pun emosional kan. Bila dia nak buat macam tu, akak terasa tergugat tau. Akak rasa macam dia ni boleh pukul orang ni kan. Jadi akak memang rasa terancam pada ketika tu. Jadi kalau lah akak tak dapat jawapan ni, akak tak tahu mana salah apa semua, akak memang kehidupan akak dah tak normal dah.
Anak akak nak keluar pergi taman, hampa tengok tu tahu kalau ada orang yang pelik-pelik tu lari tahu balik rumah. Anak akak drive pergi mana-mana, Azam kalau nampak macam kereta pelik ke apa ke, pergi balai polis terus. Lepas tu hampa tahu tak, sukarelawan ada yang tak berani nak keluar sidai baju pun. Sebab tindakan dia very agresif, dia bagi kami semua rasa terancam. Is it fair? So kalaulah benda ni, tolong minta maaf, ataupun kalau kami salah, bagi tahu betul-betul, jangan buat macam ni. Jadi kami ni, saya memang rasa trauma, saya memang rasa macam tak selamat sekarang ni. Jadi apa yang MBSJ boleh bantu kami para sukarelawan yang tak pernah kami terlintas pun benda ni akan terjadi. Kami hanya niat kerana lillahi ta'ala untuk bantu mangsa. Untuk pengetahuan anda, terutama Mekna yang duk marah akak tu, kalaulah akak ni niat lain daripada untuk membantu, akak ni YouTuber tau, baik akak buat konten masa pi tu, baik konten lah. Ini tak terlintas langsung nak buat konten ke apa ke, sebab kita niat kita nak membantu aja. Hampa ni niat apa sebenarnya? Jadi memang emosional, memang agak emosional pada, bukan agak emosional, memang emosional dengan tindakan dia tu. Jadi sekali lagi lah, Kak sebenarnya Kak minta maaf sangat-sangat kepada Cik Tamizi, kepada Mekna, kepada para sukarelawan, kepada orang yang akak tak sempat nak bantu, kepada apa orang kata, penyumbang-penyumbang, sekiranya apa yang anda sumbang tu tak sempat sampai kepada mangsa, akak minta maaf sangat-sangat. Akak tak jalankan amanah tu sebab akak kena halau daripada Dewan. Dan kepada mangsa yang akak janji tu, I'm so sorry. Akak cuba nak channelkan kepada yang center lain. Betul akak dengar USJ 23 pun tak boleh dah, jadi confused kan. Jadi akak minta maaf. Jadi akak memang doa you all ada orang yang bantu you all, yang sampai bantuan kepada you all lah, macam tu. Jadi sampai situ sajalah ya sebenarnya explanation akak. Dan akak sebagai saksi utama kelakuan Cik Tamizi dan kelakuan isteri beliau. Dan akak pun ada tengok post daripada anak beliau yang mengajak orang semua, "Mailah kau nak jumpa bapa aku semua dekat Camellia ni." Jadi akak saksi utama sikap mereka ini. Akak memang bersetuju sangat dengan petition yang diadakan, iaitu kami berhak untuk mendapat ahli majlis yang baru, dan akak amat menyokong petition itu. Dan akak memang menyeru kepada anda yang mengetahui hal sebenarnya, tolonglah sama-sama kita sign petition itu, kerana kita kena bersatu di dalam suara untuk memperjelaskan benda ni kepada MPSJ, kerana kita memang perlukan seorang ahli majlis yang berkaliber, yang mementingkan kesejahteraan daripada keganasan. Jadi sampai di situ dulu akak punya video pada kali ini. Akak harap dengan explanation akak ni akan memberi ketenangan kepada sukarelawan yang bekerja bersama-sama dengan akak yang rasa terancam sekarang ini. Kita sama-sama berdoa benda ni akan berakhir dengan begitu cepat dan elok, sebab kami pun tak mau panjang-panjangkan cerita ni. Jadi akak mohon maaf sekali lagi kepada yang terlibat. Mungkin tindakan akak ini yang tulis dekat Facebook Bukit Lancong tu adalah satu tindakan yang salah. Disebabkan itu kita semua dapat kesan dan akibat sampai emosional kita terganggu dan kita rasa terancam ni. Jadi maafkan nanti semua dan maafkan akak Maya, akak minta maaf. Siapa yang terkesan, akak memang minta maaf. Sampai sini saja dulu. Jadi para netizen semua yang menyebelahi kami, walaupun tak tahu cerita sebenar tapi tetap menyebelahi kami, aku ucapkan terima kasih sangat-sangat. Dan kepada pihak MBSJ, tolonglah bela nasib kami sama, sebab kami tak tahu mana nak mengadu lagi selain pada polis. Jadi
Sampai di sini dulu. Terima kasih. Akak terpaksa lah post benda ni dekat akak punya YouTube kan, sebab panjang sangat. Jadi kepada Mekna dan Cik Tamizi, jangan lupa subscribe. Okey, ya, sampai situ dulu. Salah silap daripada akak, minta ampun dan maaf. Dan Miza, akak tak tahu apa masalah Miza dengan akak. Akak minta maaf sekali lagi. Dan kalau boleh, kita jernihkanlah keadaan, ya. Kecuali jawatan ahli majlis pula, kita terpaksa dapat yang barulah, ya. Okey, sekian dulu video yang panjang lebar daripada akak ni. Jadi akak ucapkan terima kasih kerana sudi mendengar dan terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum.